Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam program khas sempena bulan Maulidur Rasul, peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada siri yang ke-9 ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih menghayati, lebih menghargai perjuangan dan pengorbanan dan liku-liku yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam untuk mempertahankan agama Allah, dalam untuk menyebarkan agama Allah, dalam untuk menjadikan agama Allah ini sampai kepada seluruh pelosok dunia. Mudah-mudahan dengan ini kita akan sentiasa mencontohi perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang berada pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk sebarluaskan, sahabat-sahabat bantu share, kongsikan, tag ahli keluarga, rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat mengenali perjuangan dan pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada muka surat yang keempat. Makin menarik perjalanan sirah kita. Lalu penulis buku membawakan secara ringkas perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kelahiran baginda sehinggalah kita boleh nampak pada muka surat yang keempat ini. Maka kata penulis buku, pada muka surat yang keempat ini kisah di antara tahun 14 ke 11 sebelum hijrah. S itu maksudnya sebelum hijrah. Sebab perkiraan tahun hijrah hanya bermula selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Peristiwa yang berlaku di Mekah dikenali sebagai peristiwa sebelum hijrah. Maka 14 hingga 11 tahun sebelum hijrah, waktu ini usia Rasulullah di antara 40 tahun. Maka pada waktu itu kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula. Kata penulis buku, tahun kenabian yang pertama dan ketiga, ketika mana Nabi dah menjadi Rasul, maka dikenali juga sebagai tahun kenabian. Selepas Nabi dah berhijrah, dikenali sebagai tahun hijrah. Maka pada usia Nabi SAW 40 tahun, maka di situ bermulanya penurunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wahyu yang pertama ini turun di mana? Kata penulis buku, turun di Gua Hira. Nama gua tersebut dikenali sebagai Ghar Hira ataupun Gua Hira. Dan nama bukit itu dikenali sebagai Jabal Nur, sebagai bukit cahaya. Maka semenjak daripada wahyu yang pertama tersebut turun pada bulan Ramadan, maka bermulalah
dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara senyap-senyap, secara tiba-tiba. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berdakwah secara sembunyi, secara senyap-senyap, dan ada yang masuk Islam, antaranya isteri baginda yang tercinta Khadijah binti Khuwailid, hamba yang Nabi telah merdekakan Zaid bin Harithah, sepupu Nabi yang tinggal bersama dengan Nabi Ali bin Abi Talib, teman rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang lain. Maka kata penulis buku, pada tahun 11 sebelum hijrah, tahun yang ke-11 sebelum hijrah, pada waktu ini 3 tahun selepas Nabi SAW mendapat kerasulan. Kata penulis buku, selepas 3 tahun, maksudnya Nabi dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Maka pada tahun yang keempat kenabian, maka perintah dakwah secara terang-terangan bermula melalui wahyu daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Maka pada ayat yang ke-94, Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka, untuk berdakwah pada waktu itu kepada masyarakat umum. Lalu apakah surah Al-Hijr ayat yang ke-94? Marilah sama-sama kita lihat surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Ada pada muka surat 267. Muka surat 267, baris yang kedua pada muka surat tersebut, firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang kamu telah diperintahkan wahai Muhammad, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang musyrik. Berpalinglah kamu daripada orang-orang musyrikin. Maka ini ayat yang ke-94, surah yang ke-15, muka surat 267. Maka bila turunnya ayat ini, maka Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk berdakwah secara terbuka. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi dan pada waktu itu secara tertutup. Bila sahaja Nabi SAW dakwah secara terbuka, maka kata penulis buku, bermula daripada tahun ini, iaitu tahun Nabi berdakwah secara terbuka, maka Nabi dan umat Islam mula disakiti serta ditindas dengan zalim oleh orang-orang Quraisy Mekah. Maka apakah contoh penindasan yang berlaku? Banyak contoh yang ada, namun penulis memilih 2 contoh, iaitu Khabbab bin Al-Arad dan juga Bilal bin Rabah. Apakah yang berlaku kepada Khabbab bin Al-Arad? Kebanyakan yang kena seksa dengan teruk adalah golongan hamba oleh majikan dan tuan mereka. Adapun golongan yang pada waktu itu merdeka juga diseksa, namun pada waktu itu mereka ada yang dipertahankan oleh keluarga dan juga oleh suku mereka. Antara yang sangat teruk diseksa adalah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Maka penulis membawakan kisahnya pada bahagian bawah muka surat yang keempat, bagaimana Khabbab bin Al-Arad dipanggang. Maka kata penulis buku, beliau iaitu Khabbab sendiri pernah menceritakan kepada Khalifah Umar bin Khattab ketika mana ditanya apakah dan bagaimanakah siksaan yang diterimanya pada zaman permulaan Islam. Maka pada waktu itu Khabbab berkata, tengok sendiri belakangku wahai Khalifah. Maka Umar berkata bila melihat belakang Khabbab bin Al-Arad, aku belum pernah melihat belakang badan yang sebegini dahsyat, belakang badan yang sebegini teruk. Apakah yang berlaku di belakang badan Khabbab bin Al-Arad? Masya Allah, pengorbanan para sahabat. Maka disebutkan di sini, iaitu setelah tuan kepada Khabbab, tuan dia seorang wanita yang bernama Ummu Anmar,
Ummu Anmar. Namun pada waktu itu sangat bengis, sangat kejam, sangat zalim. Maka Ummu Ammar ketika mana mengetahui keislaman Khabbab, maka beliau iaitu Khabbab telah dipakaikan dengan baju besi dan dipanggang di bawah matahari yang membahang. Dan kita tahu betapa panasnya terik matahari di tanah Arab, apatah lagi di kota Mekah. Tak cukup dengan itu, siksaan itu menyebabkan kulit di belakang badan Khabbab terbakar, bahkan tertanggal. Tak cukup dengan itu, maka kepalanya pula akan diletakkan pada sebatang besi yang telah dipanaskan. Maka pada waktu itu kepalanya pun luka, badannya pun tertanggal kulit. Walaupun dah tertanggal kulit, kemanusiaan telah hilang daripada Ummu Anmar. Maka seterusnya, tambah Khabbab lagi, kemudian aku akan dibaringkan dan dihirit di atas bara api sehingga lemak dan darah yang keluar daripada tubuh badanku itulah yang memadamkan bara tersebut. Masya Allah, pengorbanan yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita bayangkan yang dilalui oleh para sahabat pada permulaan Islam. Sebab itu ganjaran mereka luar biasa. Sebab itu mereka sangat setia dengan agama dan baginda sebab mereka berkorban. Manusia, apapun yang dia berkorban untuk dapat, maka dia akan sangat hargai dan cintai. Hari ini manusia berkorban sangat banyak untuk pekerjaan dia mungkin, untuk perniagaan dia mungkin, untuk kewangan dia mungkin. Maka sebab itu manusia sangat menghargai, mencintai dan pada waktu itu sangat sayang kepada pekerjaan dia, perniagaan dia, kewangan dia. Namun para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, terutamanya golongan muhajirin yang datang daripada Mekah, mereka sangat banyak melalui pengorbanan untuk agama Allah. Sebab itu, tidak ada benda yang mereka lebih sayang daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kisah Khabbab. Bagaimana pula Bilal bin Rabah? Maka penulis membawakan kisah Bilal. Cumanya gambar itu, janganlah kita ingat itu adalah Bilal berbentuk seperti itu. Lebih baik para sahabat pada waktu itu tidak dilakarkan supaya pada waktu itu tidak ada gambaran mereka di dalam pemikiran kita. Maka Bilal bin Rabah telah diseksa oleh tuan dia. Tadi tuan Khabbab nama dia Ummu Anmar, manakala tuan kepada Bilal bin Rabah nama dia Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf telah membiarkan Bilal dipanas terik padang pasir. Dan pada waktu itu tidak cukup dengan itu, diletakkan batu yang besar di atas dada Bilal sehingga dia sukar nak bernafas, dia susah nak bernafas dalam keadaan bahang dan teriknya matahari padang pasir. Ketika mana Abu Bakar melihat penyiksaan yang dihadapi oleh Bilal, maka Abu Bakar telah membeli dan membebaskan Bilal tanpa syarat sehingga Allah puji apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam suratul Lail pada juz yang ke-30. Ini yang berlaku di antara tahun 11, di antara tahun 14 hingga 11 sebelum daripada hijrah. Kata penulis buku, pada muka surat yang kelima, kita boleh lihat tajuknya 10 hingga 4 tahun sebelum hijrah. Lalu tajuk untuk 10 hingga 4 tahun sebelum hijrah, kita akan nampak sebanyak beberapa muka surat. Maka 10 hingga 4 tahun sebelum hijrah, maka apakah yang berlaku dalam tempoh 10 hingga 4 tahun sebelum hijrah? Tempoh yang lama, beberapa tahun ini, ada banyak peristiwa yang berlaku. Antara peristiwa yang berlaku adalah ketika mana baginda Nabi SAW melihat para sahabat saban hari kian teruk diseksa, makin dahsyat dianiaya, maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk berhijrah buat pertama kali ke Habsyah. Kata penulis buku, atas penindasan dan kezaliman yang berat daripada orang-orang Quraisy Mekah, umat Islam terpaksa meninggalkan Mekah untuk berhijrah menuju ke Habsyah.
Dan Habsyah bukanlah dekat. Daripada Mekah kena ke Yaman dahulu, kena menaiki kapal dahulu. Padahal menaiki kapal adalah sesuatu yang tidak berapa disukai oleh orang-orang Arab. Mereka tak biasa. Namun itu pengorbanan pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka pada hijrah yang pertama, kerana tempat yang baru, tak ramai orang pernah sampai ke Habsyah. Tetapi Nabi SAW mempunyai pemandangan yang jauh, dan Nabi pada waktu itu mengenali dan pada waktu itu mendengar banyak berita baik tentang Najasyi, pemerintah Habsyah. Maka pada waktu itu yang keluar pergi ke Habsyah hanyalah 11 orang lelaki dan 4 orang wanita. Dan pada waktu itu mereka melalui jalan laut daripada Yaman. Antara yang berkorban pada waktu itu untuk ke Habsyah adalah anak perempuan Nabi sendiri yang bernama Ruqayyah binti Muhammad, kerana dia ikut suami dia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kata penulis buku, maka berpisahlah Ruqayyah binti Muhammad yang terpaksa berpisah dengan Rasulullah ayahnya kerana mengikuti suaminya. Namun hijrah pertama ke Habsyah ini tak lama. Kata penulis buku, lebih kurang hanya 3 bulan. Kenapakah hanya 3 bulan? Kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, yang mana telah sampai khabar angin, berita ke Habsyah yang orang Quraisy telah masuk Islam. Maka bila berita itu sampai, padahal orang Quraisy tak masuk Islam, mereka hanya ketika mana mendengar surah An-Najm, mereka sujud ketika mana Nabi sujud tilawah, dan berita itu telah ditokok tambah dan disampaikan bahawa orang Quraisy masuk Islam. Bila orang Quraisy disangka masuk Islam, maka rombongan ini sangka dah selamat pulang. Maka mereka pulang daripada Habsyah, namun jangkaan mereka dan sangkaan mereka meleset. Sebenarnya itu khabar angin, orang Quraisy bukan masuk Islam. Bahkan mereka bertambah teruk menganiaya orang-orang Islam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab itu disebutkan di sini, setelah 3 bulan berada di Habsyah, rombongan ini pulang ke Mekah kerana mendapat khabar angin penduduk Mekah telah memeluk Islam. Kisahnya lebih detail kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kemudian kata penulis buku, antara orang yang mula-mula menolak dakwah Nabi secara terbuka adalah Abu Lahab. Maka untuk Abu Lahab ini Allah telah turunkan satu surah khusus mencela perbuatan Abu Lahab. Sebab bila Nabi mula-mula dakwah secara terbuka, masyarakat Quraisy pada waktu itu tak tahu nak berkata apa. Mereka berada di tengah-tengah. Sebab Nabi tak pernah berdusta dan mereka sangat percayakan Nabi. Buktinya adalah pada peristiwa pergaduhan tentang Hajarul Aswad yang kita dah baca semalam. Maka pada waktu itu mereka ragu-ragu nak ikut ataupun nak menentang. Sehinggalah ketika mana Abu Lahab, pakcik Nabi sendiri, menjadi orang yang pertama di Bukit Safa menentang Nabi, memaki Nabi, mencelakakan Nabi al-iyadzubillah secara terbuka buat kali pertama. Maka perbuatan Abu Lahab itu diikuti oleh orang-orang Quraisy yang lain. Sebab itu penulis menunjukkan gambar tulisan lama, keratan tulisan surah Al-Lahab. Lalu kita kalaulah kita nampak sini tak berapa jelas, tapi kalaulah kita lihat dia tidak ada sebarang baris dan titik. Itu Al-Quran tulisan daripada zaman Khalifah Uthman bin Affan begitu. Maka sebab itu disebutkan di sini, sebaik diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Abu Lahab adalah antara pembesar Quraisy yang menentang baginda di Bukit Safa. Maka turunlah wahyu daripada surah Al-Lahab di mana Allah mencela Abu Lahab di atas perbuatan dia mencela Nabi secara terbuka, dan dialah orang yang pertama mula-mula mencela Nabi secara terbuka. Kemudian adakah sahabat-sahabat nampak QR code yang dikata imbas di sini? Adakah sahabat-sahabat nampak pada muka surat yang kelima? Lalu QR code tu sahabat-sahabat boleh scan dan
pada QR code itu akan bawa sahabat-sahabat ke YouTube, dan di situ dikongsikan penerangan ringkas daripada Ustaz Zahazan berkenaan tentang Gua Hira. Lalu ada perkongsian ringkas daripada Dr. Al-Fadil Ustaz Dr. Zahazan, yang mana beliau kongsikan secara ringkas tentang Gua Hira, yang mana gambarnya kita boleh lihat pada muka surat yang keempat. Dan kebanyakan sahabat-sahabat ada buku, maka sebab itu buku ini bagus, dipenuhi dengan gambar dan juga ada video dia. Tapi tak boleh nak letak video dalam buku, maka video ada di YouTube. QR code pada waktu itu diletakkan pada hampir setiap beberapa muka surat. Dan kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Seterusnya, lalu ini berlaku antara tahun 10 hingga 4. Lalu tadi berlaku pada tahun 10 sebelum hijrah. Tahun yang ke-9 sebelum hijrah, 9 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka kata penulis buku, tajuknya Penentangan yang Semakin Dahsyat. Apakah yang berlaku yang dimaksudkan dengan penentangan yang dahsyat? Kata penulis buku, sekali lagi baginda Nabi SAW disakiti. Maka apakah yang berlaku? Iaitu terjadi beberapa percubaan untuk membunuh Nabi. Orang Quraisy tekad bukan sekadar untuk tolak dakwah Nabi, maka ada beberapa percubaan untuk mereka bunuh Nabi SAW. Al-'iyadzubillah. Hanya kerana Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah. Pada tahun yang ke-9 sebelum hijrah ini juga, iaitu pada tahun yang ke-7 kenabian, maka Bani Hashim mula dipulaukan. Bani Hashim mula dipulaukan. Kata penulis buku, Banu Hashim dan Banu Muttalib, mereka mula dipulaukan. Sebaliknya, dalam masa yang sama di Mekah pula, orang-orang Quraisy sepakat membuat perjanjian antara mereka, suku-suku yang ada, untuk memulau dan memutuskan apa-apa hubungan dengan Bani Hashim dan Muttalib. Tak boleh berkahwin, tak boleh berjual beli, tak boleh duduk bersama, tak boleh bercakap dengan mereka, tak boleh bergaul dengan mereka, tak boleh buat semua. Kena pulaukan, dan pada waktu itu kena pinggirkan. Sampai bila? Sampailah mereka serahkan Nabi SAW kepada Quraisy. Kerana mereka beri perlindungan kepada Nabi, sebab itu semua kena pulau, termasuklah yang bukan Islam, kecualilah orang yang benar-benar zahir menentang Nabi seperti Abu Lahab, pakcik Nabi sendiri. Ini berlaku pada tahun yang ke-6, pada penghujung tahun 7 kenabian. Pada tahun yang ke-7 kenabian juga, 7 tahun sebelum hijrah, maka berlakulah hijrah kedua ke Habsyah. Hijrah yang kedua ke Habsyah. Maka lama, selang beberapa tahun, barulah berlaku hijrah yang kedua. Ini ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan lebih awal hijrah kedua berlaku, dan ini perkara biasa dalam perbincangan sirah. Ada perbezaan pendapat di antara para ulama sirah. Maka rombongan hijrah kedua ni lebih besar. Kenapa? Sebab rombongan pertama dah terangkan Habsyah itu bagaimana keadaan dia, penduduk dia bagaimana, penerimaan rajanya bagaimana, bagaimana mudah untuk mengamalkan agama. Maka kita perasan rombongan pertama hanya 11 lelaki 4 wanita. Namun rombongan yang kedua lebih besar, di mana ada 83 orang lelaki dan 11 orang wanita, yang mana mereka bersedia untuk berhijrah. Namun walaupun begitu, hijrah kedua ni bukan makin mudah. Kerana orang Quraisy mereka dah berjaga-jaga tak membenarkan para sahabat berhijrah. Maka pada waktu itu orang Quraisy telah cuba untuk menghalang. Bahkan mereka telah cuba untuk kejar sampai Yaman. Kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun pada waktu itu tak berjaya. Walaupun orang Quraisy dah cuba kejar tak berjaya, orang Quraisy tak putus asa. Kita dah belajar dalam beberapa kitab yang lain sebelum ini, orang Quraisy mereka hantar 2 orang utusan bersama dengan hadiah yang bernilai dan banyak pada waktu itu untuk memujuk Raja Najasyi dan pembesar-pembesarnya agar memulangkan para sahabat ini. Namun ditolak mentah-mentah akhirnya oleh Raja Najasyi.
Maka ini berlaku pada 7 tahun sebelum hijrah, pada tahun ke-7 kenabian. Kemudian pada tahun yang sama juga masuklah Islam 2 orang yang membela Islam pada waktu itu. Mereka masuk Islam selang 3 hari. Hamzah masuk dahulu, kemudian baru Umar bin Khattab, iaitu Hamzah dan Umar memeluk Islam. Kata penulis buku, peristiwa pengislaman kedua-dua tokoh besar ini memberi impak yang besar kepada Islam kerana mereka mengukuhkan kedudukan Islam di Mekah daripada ancaman Quraisy yang tidak henti. Hal ini kerana kedua-dua sahabat ini, Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka memainkan peranan yang penting sebagai penolong, sebagai pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh-musuh baginda daripada kalangan Quraisy. Maka masuk Islam Umar dan juga Hamzah. Hamzah masuk dahulu, 3 hari selepas itu Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian 5 tahun sebelum hijrah, tahun 9 kenabian. Kalau kita Ar-Rahiqul Maktum punya pandangan, tahun 10 kenabian. Maka pada tahun yang ke-9, ataupun setengah ulama sirah menyebut tahun yang ke-10, maka berakhirnya Pemulawan. Pemulawan berlangsung lebih kurang selama 3 tahun. Hampir 3 tahun Pemulawan berlaku. Dan ianya adalah sangat teruk dan dahsyat yang tidak boleh dibayangkan oleh pemahaman manusiawi. Maka berakhirnya Pemulawan. Maka bagaimanakah Pemulawan berakhir? Kata penulis buku, perjanjian Pemulawan bangsa Quraisy terhadap kedua-dua suku Banu Hashim dan Banu Muttalib akhirnya terbatal. Kenapa terbatal? Kerana surat perjanjian yang telah mereka gantungkan di Kaabah akhirnya telah dimakan anai-anai. Maka dah tak ada lagi perjanjian tersebut. Malah pengislaman bangsa Quraisy yang mula berkembang dan bertambah sedikit sebanyak telah mengurangkan, telah mengendurkan permusuhan yang sebelum ini teruk terhadap Islam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berlaku pada tahun 9 kenabian. Kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut tahun yang ke-10 kenabian. 5 tahun sebelum daripada berhijrah. 4 tahun sebelum berhijrah, pada tahun 10 kenabian, maka dibawakan peristiwa yang berlaku pada Ramadan, pada Syawal, pada Zulqa'dah dan juga pada Zulhijjah. Antara perkara yang berlaku pada tahun 10 kenabian adalah 3 peristiwa sedih dan besar yang meninggalkan kesan dalam kehidupan baginda. Yang pertama, maka disebutkan di sini, dakwah di Taif ditolak mentah-mentah. Bagaimana dakwah Nabi ditolak mentah-mentah di Mekah. Maka ini kesedihan pertama. Kesedihan yang kedua, maka pada waktu itu Nabi SAW melalui kesedihan di bulan Ramadan, meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ini berada pada muka surat yang ke-7. Kisah yang pertama, kewafatan dan perginya Abu Talib. Kata penulis buku, kesedihan yang pertama selain daripada kesedihan di Taif adalah kewafatan Abu Talib, tempat Nabi mengenal erti kasih sayang daripada seorang ayah. Nabi tak ada ayah. Abu Talib lah umpama ayah Nabi yang sentiasa mengasihi Nabi, menjaga Nabi lebih daripada anak sendiri. Sebab itu kalau kita belajar sirah, Nabi ketika mana dah berumah tangga dan ada sedikit harta, Nabi nak balas jasa Abu Talib. Sebab itu Nabi minta tolong seorang anak Abu Talib untuk Nabi besar dan jaga. Dan anak Abu Talib yang Nabi besar dan jaga daripada kecil adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi nak balas jasa pakcik baginda yang menjaga baginda ketika mana baginda kecil. Maka sebab itu disebutkan di sini, kewafatan Abu Talib meninggalkan kesan yang besar pada Nabi. Kerana Abu Talib adalah umpama ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah pelindung kepada Nabi selepas Nabi menjadi Rasul daripada ancaman dan juga ugutan orang-orang Quraisy.
Kata penulis buku, bersama bapa saudara baginda inilah baginda bersama umat Islam yang lain telah berkurung dan dipulaukan di perkampungan Abu Talib ataupun di Syi'ib Abu Talib selama 3 tahun yang penuh azab kerana dipulaukan oleh orang Quraisy, dan pada waktu itu sangat getir siksaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang kedua adalah perginya isteri yang tercinta Khadijah binti Khuwailid. Bayangkan, ujian yang sangat berat menimpa Nabi pada tahun 10 kenabian. Di sini penulis buku memilih pandangan bahawa jarak di antara pemergian Abu Talib dan juga Khadijah adalah bulan yang sama, bulan Ramadan, selang beberapa hari. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, penulis memilih pandangan jaraknya adalah antara 2 bulan. Abu Talib meninggal pada Rajab dan Khadijah meninggal pada bulan Ramadan. Okey. Kedua, pemergian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Minta maaf, afwan. Kata penulis buku, belum lagi hilang kesedihan yang pertama. Hanya 3 hari. Ini pandangan penulis buku. Dia memilih pandangan tersebut. Bezanya hanya 3 hari. Selepas kewafatan Abu Talib, isteri tercinta Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid pula yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ini usia Nabi SAW lebih kurang 50 tahun, bererti Khadijah meninggal dunia pada usia lebih kurang 65 tahun. Maka pada waktu itu bukan kecil ujian Nabi. Kata penulis buku, deritanya bukan kepalang. Kerana inilah yang orang yang pertama dan yang sangat istimewa. Kerana apapun situasi Nabi, dia sanggup berkorban segala-galanya untuk Nabi. Nabi menjadi Rasul, dia menjadi insan pertama yang beriman. Nabi SAW disakiti, dia habiskan segala hartanya untuk Nabi dan agama. Kata penulis buku, kerana Khadijah, dia sanggup bersusah senang bersama menyokong perjuangan suaminya. Akhirnya dia pergi dahulu sebelum melihat kemenangan yang dijanjikan. Dia tak sempat melihat pembukaan Mekah. Dia tak sempat melihat apa yang Nabi raih ketika mana berhijrah ke Madinah. Dia tak sempat melihat semua itu. Kemudian kata penulis buku, tambah derita lagi di hati apabila isteri yang tercinta Khadijah, yang dahulunya seorang yang sangat kaya, bahkan jutawan Mekah, pada waktu itu istilahnya jutawan, bilioner Mekah, yang mana akhirnya dia pergi dalam keadaan muflis, tak ada harta langsung, dan pada waktu itu melarat. Kenapa Khadijah boleh jadi seperti ini? Hal ini kerana kesemua hartanya yang banyak dia habiskan untuk menampung perbelanjaan makan minum umat Islam yang kena kurung selama 3 tahun ketika mana pengepungan dan juga pemulauan di lembah Abu Talib. Lalu dia habiskan harta dia untuk Nabi, untuk umat Islam. Dia lebih pada waktu itu utamakan suami dia, agama, lebih daripada hartanya. Sebab itu kata penulis buku, saat-saat kewafatan Khadijah pada waktu itu dia ungkapkan satu perkataan, satu ungkapan yang sangat menyentuh jiwa dan perasaan. Apa kata Khadijah kepada suaminya yang tercinta, Rasulullah Muhammad bin Abdullah? Khadijah berpesan kepada suami dia, wahai Rasulullah, wahai suamiku, tiada lagi harta bersamaku untuk aku sumbangkan demi dakwah dan juga perjuanganmu. Andainya selepas kematianku ini, tulang belulangku mampu ditukar dengan dinar dan dirham. Kalaulah ada gunanya tulang-tulang aku ni selepas kematian aku, maka gunakanlah semua ini demi kepentingan dakwah yang panjang ini. Bagaimana sangat luar biasa pengorbanan Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu para ulama sirah selalu berpesan ketika mana kita datang ke Mekah, maka jangan lupa mendoakan untuk Khadijah. Kerana apa yang Nabi SAW lalui pada 10 tahun dakwah ini banyak menjadi tenang akibat daripada bantuan Khadijah.
bagaimana dia menenangkan Nabi, bersama dengan Nabi, dia tolong Nabi, dia habiskan segala-galanya untuk Nabi. Pengorbanan luar biasa Khadijah binti Khuwailid ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah. Kemudian penulis buku bawakan sedikit contoh bagaimanakah melaratnya pada sahabat yang kena pulau, yang kena kepung sepanjang 3 tahun pemulauan di lembah Abu Talib, di antara tahun yang ke-7 hingga tahun yang ke-10 kenabian. Maka penulis buku menyebut ketika mana diboykot, apa yang ada semuanya dijadikan makanan. Semua mereka makan, dah tak ada apa-apa. Nak beli pun tak boleh, nak berniaga pun tak boleh, semua tak boleh. Sebab itu kata penulis buku, kalau kita baca dalam catatan sirah, tidak kira daun, kulit pokok, kulit haiwan, apa pun yang boleh dimakan pasti akan dimakan. Ada sepotong riwayat menceritakan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu malam ketika aku keluar membuang air kecil, lalu aku terdengar sesuatu pada waktu itu terkena daripada air tersebut. Maka aku dapati ada sekeping kulit unta yang kering. Kulit unta yang kering. Pada waktu itu sangat melarat. Langsung tak ada makanan. Kita baru duduk dekat rumah beberapa kali PKP. Kita pada waktu itu tahu keadaan dia bagaimana. Para sahabat itu kita masih lagi boleh beli makanan, masih lagi boleh buat sesuatu secara online. Para sahabat tak ada, tak boleh langsung keluar daripada lembah tersebut. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ambil kulit unta yang kering tersebut, aku basuh, aku rendam supaya menjadi lembut dan aku makan. Dan penulis letakkan gambar daun. Bayangkan bagaimana perasaan para sahabat memakan daun. Tetapi mereka tak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa pengorbanan sahabat radhiyallahu taala anhum untuk Nabi. Seterusnya pada 4 tahun sebelum hijrah, tahun 10 kenabian, berlakunya perjalanan dakwah Nabi ke Taif. InsyaAllah ini kita akan sambung pada siri yang berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya penuh dengan grafik, gambar dan juga video-video penerangan. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Maka boleh tekan link yang berada di ruang komen. Mudah-mudahan sedikit sebanyak membuka pengetahuan kita tentang pengorbanan dan perjuangan Rasul Mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.